Razzaq ya Razzaq ya Razzaq wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون. Ini ialah kata-kata pertama yang kedua berkenaan dengan sifat orang-orang Yahudi. Sifat orang-orang Yahudi. Ini sifat yang kedua dia. Yang ketiga, belah atas tu ada dahiyah Bani Israel. Ini ialah sifat-sifat mereka yang kedua, iaitu Allah Ta'ala memperingatkan kepada Bani Israel zaman Nabi Muhammad ni, dan sekarang lah maknanya, tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala telah beri pada kamu. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel zaman Nabi dan zaman sekarang, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmat yang telah aku beri kepada kamu. Iaitu nikmatnya ialah diberi kepada Bani Israel ni, mengikut satu riwayatnya kata 70,000 Nabi. Riwayat lain kata puluh-puluh ribu Nabi. Nabi dia kepada kalangan Bani Israel saja. Lepas tu selain pada tu Rasul-Rasul pula lagi. Contoh Rasul-Rasulnya, contohnya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Tu ada Bani Israel lah. Ada banyak lagi yang kita tak tahu, antara Nabi Nabi Samuel bin Aqib, ia bunuh Jalut. Nabi yang ada pada zaman tu ialah nama dia Samuel bin Aqib. Lepas tu dia dalam tentera Jalut tu ada satu orang pemuda namanya Daud, iaitu akan jadi Nabi Daud. Dia akan jadi Rasul, anak kepada Nabi Daud pula Nabi Sulaiman. Bani Israel ni ditinggal kat mana? Semua di Palestin lah, semua Baitul Maqdis. Ya. Kawasan tu semua. Macam surah Kahfi, surah Waqi'ah, surah Yasin tu 3 orang Nabi dihantar ke bandar. Iaitu ayat surah Yasin tu, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Berilah contoh kepada manusia tentang 2 orang rasul yang diutuskan kepada satu penduduk daerah, iaitu di Antioch. Antoy, atau adalah bahasa Arab Antakya, iaitu bandar purba sekarang ni. Kalau siapa-siapa yang pergi ke Damsyik, ada bandar purba peninggalan Rom saja, bandar Rom. Nabi situ 2 orang, Nabi Yahya, Nabi Sam'un. Kemudian dikuatkan dengan Nabi yang ketiga, iaitu Nabi Soduk. Setengah kata Nabi lain 2 orang lagi tu, tapi yang Nabi Yahya tu memang situ. Zaman Nabi Isa tu, itu zaman Nabi Isa. Mengikut riwayat Nabi Isa yang berkata seperti 3 orang Nabi lagi Rasul ni, 3 orang Nabi ni mengajar orang Antakya tu, hanya dapat 1 orang anak murid. 3 orang Nabi mengajar dapat 1 orang anak murid. Namanya Habib bin Najjar.
Dan keempat-empat ni, Tok Guru dengan anak murid ni, Nabi 3 orang dan anak murid dia seorang ni, empat-empat kena bunuh belaka. Lepas tu Jibril mari bertepik, hancur bandar tu semua sekali, mati semua sekali dalam surah Yasin. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada orang Yahudinya ialah nikmat selain pada Nabi-Nabi, selain pada guru-guru Rasul-Rasul, juga ahli-ahli ulama lain, serta akal yang luar biasa, bodinya, orang-orang lelaki perempuan dia tu cantik-cantik belaka ni orang Yahudi ni. Lala ni pun. Dan memang yang cerdik-cerdik pandai tu orang Yahudi. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan kami beri kamu kurniaan yang lebih melepasi penduduk alam zamannya. Sekarang ni yang lebihnya ialah Arab Quraisy sekarang. Arab Quraisy. Kalau nak tahu, Arab Quraisy ni satu jenis bangsa. Arab Quraisy, bangsa Arab yang tak kerja buruh kasar ni tak ada. Orang Arab ni tak ada kerja buruh kasar, dia semua jadi tokel lah. Orang tukar kebun pun tak ada. Orang Arab Quraisy tukar kebun ke, baiki kereta ke, cat rumah ke, buat bangunan ke, tak ada lah. Tokel yang buat bangunan tu dia. Yang kerja bawah ni semua tak ada, tak buat. Satu jenis bangsa yang pelik lah dia. Itu Quraisy lah. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Dan takutlah kamu pada hari yang tidak boleh lagi satu jiwa yang bersalah an nafsin syai'a. Satu jiwa yang bersalah tidak dapat dibela oleh satu jiwa lain daripada segenap arah. Tidak ada pertolongan satu jiwa oleh satu jiwa, satu manusia kepada satu manusia lain. Tidak siapa dia boleh tolong siapa dia di pada masyarakat. Tak ada. Tak ada ni ayat. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak boleh membantu, membela satu jiwa yang bersalah tu kepada oleh satu orang yang baik ataupun orang lain biasa. Wala yuqbalu, dan tidak akan diterima minha daripadanya syafa'atun, iaitu syafaat. Syafaat sini syafaat kasih sayang. Dia kena faham ni, dia panggil syafaat qahriyah sini. Bukan syafaat yang kita kakak tu. Syafaat sini ialah syafaat qahriyah. Syafaat qahriyahnya begini. Satu, misalnya Datuk Najib Perdana Menteri, dia sayang pada bini dia, Rosmah. Jadi siapa-siapa nak projek pergi bodek Siti Hasmo, Rosmah. Dengan bodek Rosmah, dengan beli baju ke dia ke, tolong derma-derma ke apa ke, misalnya lah, apa saja yang dia suruh dia buat. Sampai time dia kata, Puan Seri kita ni ada salah sikit, gini-gini, nak projek gini. Jadi dia pun beritahu suami dia, Datuk Najib. Jadi Datuk Najib oleh kerana terlampau sayangkan isteri dia, walaupun orang yang meminta tu tak layak, dia kata okeylah kerana sayang. Itu dia panggil syafaat qahriyah. Tolong bukan kerana orang tu, tapi kerana orang yang kita sayang tu minta tolong. Faham? Itu dia panggil syafaat qahriyah. Dan dalam hal ni, orang yang Tuhan sayang, contohnya Nabi Muhammad ke, Nabi Isa ke, Nabi Musa ke, atau malaikat Jibril ke, atau wali-wali ke, semua ni tidak boleh merayu kepada Allah Ta'ala untuk tolong satu orang. Tak boleh. Maknanya tidak ada satu orang manusia boleh bodek Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad merayu kepada Tuhan supaya lepas dia.
Tak boleh. Itu dia panggil sepakah dia. Jadi orang ni tentu akan masuk neraka ni, mana berdosa dia ni. Jadi oleh kerana Nabi tu baik dengan dia, kerana bodek dia lah apa dia macam-macam tu, maka Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala terpaksa tolong. Kerana sayang kerana Nabi, permintaan dia, rayuan dia, terpaksa lepaskan orang yang sok nak masuk neraka ni, dia tak payah masuk. Itu tidak boleh berlaku pada Tuhan. Faham? Itu hanya berlaku pada manusia. Tapi manusia itu berkata, mereka-mereka ini yang kita puja ni boleh tolong pada masa. Itu masalah. Faham ya? Jadi sini ya, wala yuqbalu minha, tidak diterima daripadanya sebarang pemberi syafaat kerana kasih sayang oleh Allah Ta'ala kepada Nabi ke wali ke malaikat ke orang jihad sabilillah ke orang sebab agama ke, dia sayang kan. Maka oleh kerana rayuan orang kawan ni, jadi terima. Tidak ada manusia yang berani merayu pada Tuhan masa tu. Tak ada siapa, tak kira Nabi, tak kira siapa. Wala yukhadhu minha, dan tidak akan diterima daripadanya adlun, imbuhan, iaitu rasuah. Tak boleh nak rasuah daripada masyarakat, tak boleh. Ni ambil ni Nabi ni pergi cium kaki Nabi ke apa ke masa tu nak suruh lepas daripada neraka, tak boleh. Tidak ada adlun. Adlun sini rasuah. Tidak akan diterima mana-mana orang yang kena rasuah untuk tolong rayu kepada Tuhan, tak boleh. Wala hum yunsarun, dan mereka pula tidak boleh ditolong oleh sesiapa pun. Semua sekali ini mengharap hanya belas kasihan Allah saja. Tapi di sini tak saya nak dia tebusan. Tebusan itu rasuah. Macam sekarang ni ya. Sekarang ni bagi kita Sampai samanan ya. bayarlah sikit. Tebus zaman tu. Tebusan. Ananya semua pesen dunia ni untuk dapat seperti dunia di akhirat besok tu tak boleh. Faham kan? Ni ayat. Wa idh najaynakum min ali fir'aun, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu daripada keluarga Fir'aun. Pasal Fir'aun memerintah dalam bentuk keluarga Fir'aun, iaitu Datuk Bandar pun anak-beranak dia, CPO polis pun anak-anak beranak dia, ketua polis daerah pun anak-beranak dia, gitulah. Ketua askar, kapten askar pun dia punya, tak kira lah kenanya, mejanya apa, semua anak-beranak belaka dipanggil Ali Fir'aun, iaitu keluarga Fir'aun sini ialah semua pemerintahan dia tu diperintah oleh keluarga dia saja, tak ada orang lain. Yang orang lain yang ada hanyalah qoli je. Yasumunakum su'al azab, mereka telah menjerumuskan kamu ke dalam azab yang teruk. Yudhabbihuna abna'akum, iaitu keluarga Fir'aun tu sudah menjerumuskan kamu pada azab yang teruk, iaitu membuatkan orang Yahudi ini sebagai hamba abdi. Bukan setakat tu, Sembelih. yudhabbihuna abna'akum, membunuh anak-anak lelaki kamu. Sembelih. Ini memang buat sungguh ni. Ini buat sungguh. Dia buat sekali ya, tapi dalam Quran ni ada 2 kali perintah, tapi yang buatnya sekali ya. Yang buat pertama ialah masa Nabi Musa beranak. Masa Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun ada juga suruh bunuh anak-anak Bani Yahudi, tapi perintah yang kedua tu tak ada. Dalam 2-3 hari lepas pada tu dia ditenggelami oleh laut. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup isteri perempuan-perempuan kamu, bermaknanya nak menghinakan Bani Israel ni. Bani Israel ni makna keturunan selepas daripada ni tidak ada lelaki lagi. Jadi bapa-bapa yang anak-anak yang akan lahir daripada
Daripada peristiwa ni, anak-anak lelakinya semua anak lelaki bangsa Kipti lah, bapak Kipti, mak Yahudi. Bunuh semua lelaki. Firaun. Kipti ni bangsa Firaun. Contoh orang Kipti kalau kita nak kenal mudah ya. Dulu bekas setiausaha bangsa besar satu, Butrus sekali. Yang Kristian tu biasanya yang Kristian tu orang Kipti lah. Sekarang di Mesir. Koptik Kristian tu Kipti tu. Kipti tu adalah Kristian sekarang ni dia masuk Kristian. Jadi Kristian di Mesir tu ialah orang Kipti, bukan orang Arab. Bukan Arab. Kita dah kata Arab. Masa nak serupa. COP Koptik. Melayu Koptik Kristian Koptik Kristian. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Dan mereka telah menjerumuskan kamu dalam azab yang teruk. Dah. Tidak. Silap ni. Dan pada yang demikian cubaan. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Dan sesungguhnya pada demikian bala tu, iaitu ujian besar daripada Allah Taala, menyebabkan orang Yahudi ni jadi hamba abdi, anak-anak lelaki kena bunuh ni sebagai satu ujian besar. Min rabbikum 'adzim, daripada Tuhan kamu yang Maha Agung. Nikmat yang kedua. Jadi sini Tuhan beritahu tentang ujian. Jadi nikmat yang kedua sambil ulangi ayat ni dia kata ni, iaitu wa idz faraqna bikumul bahr, iaitu ketika kami belahkan laut untuk kamu. Ketika kami belahkan laut untuk kamu. Nabi Musa yang ketuk laut dengan tukak tu, tapi Tuhan kata sini wa idz faraqna bikumul bahr, ketika kami belahkan untuk kamu laut. Bermakna Nabi Musa bukan belah laut tu. Yang belah laut tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tengok dari segi lafaz, Nabi Musa ketuk air itu dengan tongkat. Tapi ni ayat ni. Maknanya tongkat Nabi Musa yang menjadi ular tu pun makna Tuhan yang buat. Bermakna Nabi Musa tidak ada kuasa apa-apa untuk keluar mukjizat, tak boleh. Bermakna Tok Wali tidak boleh ada kuasa untuk mengeluarkan keramat. Tok Wali tidak boleh keluarkan keramat. Jadi keramat yang dikata keramat mesti seperti mukjizat, iaitu tidak boleh berlaku berulang kali. Contohnya tongkat Nabi Musa belah laut sekali ya. Nabi Musa belah laut sekali ya. Nabi Musa duduk di Mesir. Jadi ada orang dia duduk di sebuah tebing sungai belah sana. Nabi Musa nak pergi ke sebelah sana tu, dia belah laut pergi sana. Nak balik pula belah ni pula, balik pula. Tak ada gitu kan. Nabi Musa ketuk batu dengan tongkat atas arahan Tuhan, keluar 12 mata air. Jadi Nabi Musa masa naik Bukit Tur Sina tu, kup sekali ketuk 12 mata air, dua kali ketuk 12 mata air pula. Hotel tropika dah, hutan tropika dah, pada pasir Sina tu lah ni, tidak pada pasir dah tu. Bukan? Dah air sungai mengalir, jadi sungai dah lah. Dia kena batu kena tu, keluar air. Dan peristiwa ketuk batu tu hanya sekali juga. Sekali belaka. Bermaknanya keramat juga mesti sekali belaka. Apabila keramat yang berlaku berulang kali, bermakna ini bukan keramat, ini adalah sihir. Keramat yang boleh buat keramat atas kehendak adalah sihir. Contohnya tetap takluk. Ambil pedang, pop tangan. Takluk. Esok juga awak nak tunjuk, tengok. Ya awak tak pergi dah malam tadi. Awak tak pergi. Tengok hari ni lah. Pop pula takluk. Memang takluk sungguh. Yang takluk tu adalah sihir. Ini yang kita tak tahu ni benda ni. Yang Nasrullah tu, hop hari ni keboh sana. Mari. Nasrullah apa sahaja. Semua tu adalah sihir belaka. Dan sihir adalah kufur pada Allah. Tu dia.
Baru tahu kita ni. Aduh hai. Ni dalam bentuk bersilaknya apa yang wirid pelik-pelik ni, wirid yang boleh, dia kata wirid untuk belajar, untuk dia biasanya kalau macam kita di Kelantan tu tak betul guru tak ada kalau wirid keramat. Bermakna wirid tu untuk dapat keramat. Tu kata ada, tapi awak kena sabarlah. Belum sampai masa belum sampai masa lagi lah. Nanti awak belajar baca wirid ni dulu lah. Bila sampai tempoh kita minta pula. Dia bagi wirid lain pula. Pas sampai tempoh benar tu dia akan beri. Dan semua lafaz wirid tu tawassul di depan. Seru selain pada Allah di depan. Ayat Quran ada tengah-tengah, lepas tu doa yang karut-karut minta tolong dengan dewa, mereka apa macam-macam. InsyaAllah saya satu hari akan baca wirid-wirid yang wirid-wirid sihir yang manusia belajar. Ada dijual di kedai-kedai buku ada. Tapi oleh kerana kita tak tahu, oleh kerana dia nampak tulisan Arab ni, pengarang pula, Tok Guru ni, ada kita ingat betul. Baik, kita sambung lagi ya. Fa'anjainakum, dan kami selamatkan kamu, wa aghraqna ali fir'aun, dan kami selamatkan kamu daripada ditenggelami laut atau dibunuh oleh Fir'aun. Wa aghraqna ali fir'aun, dan kami tenggelamkan mereka, keluarga Fir'aun, serta Fir'aun sendiri. Dalam surah Taha, masa Fir'aun tengah lemas tu, ini 100 kaki ni, 100 kaki, setengah kata 1,500 kaki dalam Laut Merah tu. Jatuh je air tu, patah dah tekak, mati dah. Kalau tak mati masa tu, nak berenang naik ke permukaan tu lemah dah. Nah, masa dia tengah lemas tu dalam surah Taha, Fir'aun kata, aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Dia mengucap tu. Nah, dia kata dia beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Maksudnya di sini, beriman masa bala tengah datang itu tak diterima lagi. Macam juga kita, saya mengajar malam tadi di Ipoh malam tadi. Gini ya, kita tu ya, iaitu apabila kita tengah lemah, kita accident kereta, nah, satu orang accident kereta, putus orang kaki dia, orang darah, pohon, bomba sudah datang, alat untuk belah pintu tu tak boleh, ambulans sudah datang, dia nak air boleh bagi, tingkap pecah. Mana tangan boleh pegang, boleh apa, tapi dia nak keluar tak boleh. Darah sedang memancut keluar. Nah, maka tahulah si orang yang sakit tu, orang yang accident tu, dia akan mati kerana kekurangan darah. Walaupun ambulans sudah ada, walaupun bomba sudah ada, alat tak cukup untuk cabut pintu tu. Kerana dia terkak. Maka dia pun mengucap 2 kalimah syahadat, dia bertaubat, dia apa. Kalau orang tu syirik pada Allah, taubat masa tu tak terima. Ingat tu, seperti Fir'aun tu, taubat masa tu tak terima. Jadi taubat hanya terima bagi orang yang tidak syirik pada Allah. Kalau syirik dah, sorry. Kalau tak lagi, ataupun sudah taubat dah yang syirik tu, maka taubat masa tu bolehlah. Mengucap 2 kalimah syahadah memang terima. Jadi dalilnya ialah Fir'aun mengucap, dia kata, aku beriman dengan Tuhan kepada Bani Israel. Doa dia, lafaz mengucap dia tu tak terima. Nah, ni. Wa antum tanzurun, sedangkan kamu orang Yahudi duk tengok belakang. Orang Fir'aun ni mati lemah. Dia tak berani lagi tengok tentera Fir'aun ni 1 juta orang lebih kurang. 1 juta orang lebih kurang. Mati lemas bergelimpangan di laut tu. Timbul belakang dah ni. Dia duk cari juga, duk takut juga. Takut Fir'aun ni tak termasuk dalam yang lemah tu. Takut duduk di darat. Tengok cari, jumpa Fir'aun. Nampak Fir'aun tu.
Ini dia kata wa antum tanzuru, sedangkan kamu pada waktu itu melihat. Baru puas hati bahawa Firaun ni mati lemak, baru berani dia. Maknanya dia takut pada Firaun tu sehingga tak tengok mayat mati tu. Tak tengok selagi tak tengok mati, tak berhati. Terus takut sangat. Ingat ke tak? Tuan tanya, ingat ke tak? Macam kita ni lah. Ingat tak? Sebelum pada kita belajar tafsir Quran yang kita dah buat syirik tu, syirik ni yang kita tak tahu, ingat tak? Ingat, mana Tuhan kata ingatlah nikmat Tuhan aku beri pada kamu ni. Itu maksudnya. Ini katakan orang Yahudi, tapi begitu juga Tuhan nak kata pada kita, ingat tak aku beri nikmat pada kamu? Ingatkan dulu kamu ni orang miskin, kemudian aku angkat derajat sikit jadi selesa sekarang ni. Bukan? Ingat tak dulu kamu miskin, aku bagi anak kamu cerdik-cerdik. Gitulah contoh-contoh lah. Yang ketiga, sifat yang ketiga dia. Wa idh wa'adna Musa, iaitu ingatlah ketika kami ambil perjanjian dengan Nabi Musa. 40 lailatan, iaitu sebanyak 40 hari bertapa di bukit Tursina untuk terima kitab Taurat. Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ayatnya duduk dalam surah A'raf. Tapi saya beritahu awal pada awak lah ya. Surah A'raf ada, surah A'raf ada mencerita tentang Nabi Musa ni. Iaitu dalam surah A'raf dia kata Nabi Musa diperintah supaya mengambil 70,000 pengikut dia ni naik atas bukit Tursina untuk terima Taurat. Nabi Musa naik dulu seorang diri. Akhir naik seorang diri ni lah diuji, diberi ujian kepada kaum Nabi Musa. Asalnya 30 malam. Kemudian Tuhan suruh tambah lagi 10 malam. 10 hari, 10 malam. Jadi 40 hari, 40 malam lah. Dalam masa tempoh 40 hari, 40 malam itu, mereka di bawahnya sudah buat patung anak lembu daripada emas dan kain sutera yang dibakar. Thumma takhawtumul ijla, kemudian kamu ambil jadikan juga anak lembu sebagai pujaan kamu. Min dunihi, min ba'dihi, iaitu selepas pembergian Nabi Musa naik ke bukit Tursina. Wa antum zalimun, sedangkan kamu pada waktu zalim. Zalim sini ialah syirik kepada Allah Ta'ala. Lepas tu orang-orang yang tahu tu tak berani nak larang. Tak berani. Pasal mereka yang buat ni jenis-jenis orang yang buat gagah kan. Sampai Nabi Harun pun nak dibunuh oleh mereka yang puja anak lembu ni. Puja anak lembu ni dia buat dengan hasil usaha Musa Samiri. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika, kemudian kami ampunkan kamu di antara kamu min ba'di dzalika, selepas kamu sembah anak lembu itu kami beri ampun pada kamu, taubat kerana syirik pada Allah Taala. Taubat sini ialah mereka saling membunuh di antara satu sama lain. Dia 70 orang semua sekali yang sembah anak lembu itu 70 orang. Jadi yang ni bunuh yang kawan ni bunuh kawan ni. Ada bapa bunuh anak pada, anak bunuh bapa pada. Cuma masa nak bunuh tu Tuhan buat mari satu kabus. Jadi tak nampak rupa. Masa dalam masa kabus tu, pakai sambil tikam, masing-masing tikam macam. Tu sambil tikam. Ni tikam orang ni, tikam orang ni. Syarat bagi taubat, terima taubat. Mujuk kita syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang buat syirik hanya perlu bertaubat saja, tak payah bunuh diri. Ni kalau kena bunuh diri ni, pantam salih saja, berapa orang kena bunuh diri. Saya cakap terang-terang tu. Lepas tu, ni harus maya ajak pula, bunuh diri pun tak meninggal ni kita ni. Nampak tak? La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu semua dapat bersyukur Allah Ta'ala yang kamu sudah buat syirik pada dia, dia masih juga nak ampun kamu.
Tapi syarat hidup lagi lah, dah mati sorry.